أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام، ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب كي هجي سراج الدين عباس، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وعلى من نوى أصنفنا الصالح، وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa sekali lagi pada hari Rabu malam Khamis guna untuk sama-sama kita mempelajari pelajaran tauhid, iaitu pelajaran i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan telah pun kita sama-sama mengetahui beberapa bab yang telah pun kita lalui bersama berkenaan tentang, disebutkan sudah tentang tentang istilah-istilah di dalam ilmu tauhid, juga telah dijelaskan tentang firqah-firqah, puak-puak, kumpulan-kumpulan di dalam agama, di dalam agama Islam. Maka sampailah kita sekarang ini kepada bab yang keempat daripada kitab tauhid kita, iaitu bab yang memperjelaskan tentang i'tiqad ataupun kepercayaan, fahaman pada masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mudah dan tidak sukar, semua di zaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam semua mudah, senang dan tidak susah para jemaah sekalian. Kerana apa? Kerana segala sesuatu dapat ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaman agama Islam ini senang. Kerana apa? Kerana ada masalah langsung rujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada lagi banyak-banyak pertanyaan. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa tersebut, kalau Nabi berkata putih, putihlah hukumnya. Kalau Nabi SAW berkata hitam, hitamlah hukumnya. Maksudnya putih hitam tu apa? Kalau Nabi menjawab dengan jawapan yang mana ia memperjelaskan ini halal, maka halallah jawapan dia. Kalau dijelaskan ini haram, maka haramlah jawapan dia. Tak perlu lagi banyak tanya. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mendengarkan wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang tak menentu. Maksud waktu tak menentu tu apa? Wahyu bila Allah Subhanahu wa taala nak turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehendak Allah Subhanahu wa taala, bila-bila pun diturunkan. Maka apabila diturunkan wahyu tersebut, maka mereka langsung apa? Mereka langsung, ada sebahagian daripada mereka langsung tulis apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang langsung hafal, ada juga dijelaskan oleh para alim ulama bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu langsung pingsan. Kerana apa? Kerana menerima wahyu. Ada yang memperjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpeluh-peluh, berpeluh-peluh, basah kuyup kerana menerima wahyu. Ada lagi yang diperjelaskan oleh para alim ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mendengar.
Ya, maka sahabat-sahabat nanti bila Nabi membacakan wahyu tersebut, ada yang mereka tulis, ada yang mereka mendengarkan, ada yang mereka langsung hafal. Begitulah dia. Ya, seperti mana baginda Nabi SAW membacakan sebuah ayat Al-Quran, ya, yang mana terdapat di dalam surah Al-Baqarah, para jemaah sekalian, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW langsung memperjelaskan apa? Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan selain la ilaha illa hu. La ilaha illa, tidak ada. Ilaha Tuhan, illa melainkan, huwa iaitu Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya, dan diperjelaskan juga para sahabat-sahabat Nabi, ya, para sahabat-sahabat Nabi kerana mereka orang Arab, sedangkan Quran wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab pula, dapat menangkap isi dan erti yang hakiki di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya apa? Isi pati yang ada di dalam Al-Quran yang Nabi SAW sebutkan, ya, bila wahyu turun tu, mereka langsung faham, sebab mereka orang Arab, para jemaah sekalian. Ya, mereka orang Arab, tak macam kita. Kita ada orang Melayu, ada orang Boyan, ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Peranakan, ada orang India, ya. Ada sebahagian orang Arab pun mereka sudah lama hidup di tanah Melayu, maka mereka pun tak faham juga kadang-kadang bahasa Arab. Jadi sebab itulah diperlukan ada tafsir Al-Quran, diperlukan ada terjemahan Al-Quran, supaya apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kita faham. Begitu dia, para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Dan kerana mereka orang-orang Arab, sebab itu mereka tak tanya lagi, ya. Mereka faham apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW, maka mereka terima bulat-bulat, selesai. Ya. Kalau kita katakanlah kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuba satu orang terangkan, kita pun tak tahu apa dia, ya, tapi kita biasa bacalah, ya, ataupun kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai seterusnya lah. Lepas tu cuba terangkan, kita pun tak tahu, para jemaah sekalian. Tapi kalau orang Arab ni dia tahu. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi, mereka daripada kalangan orang Arab, langsung mereka faham apa yang dimaksudkan ayat tersebut. Ya, kemudian turun lagi ayat kepada Nabi SAW, iaitu surah Al-Ikhlas, 4 potong ayat, para jemaah sekalian, ya. Saya rasa kita semua tahulah surah Al-Ikhlas ini, yang mana Allah Ta'ala berfirman, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qul ini, para jemaah sekalian, perkataan qul, ya, dia adalah perkataan bahasa Arab yang menunjukkan perintah. Sebab itu dijelaskan, katakanlah, dari asal kalimat, dari asal perkataan qala yaqulu qul. Qala telah berkata, yaqulu sedang berkata, qul katakanlah. Sama juga seperti makan, akala. Dalam bahasa Arab makan selalu kita bilang kul, makan. Ya. Tadi ustaz cakap kul, itu kul lain, itu huruf qaf, para jemaah sekalian. Ini huruf kaf. Kul, asal kalimat akala yakulu kul. Tu dia. Ya. Akala fi'il madhi, past tense. Yakulu fi'il mudhari', present tense, dan dia boleh jadi present continuous tense. Kul fi'il amr. Ini fi'il amr ni saya tak tahu dalam grammar English apa, tak tahu, para jemaah sekalian. Ya. Kul disebutkan apa? Ya, seperti dalam surah Al-Ikhlas. Kul, katakanlah. Siapa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk berkata?
kalau Al-Quran ini sudah terang diturunkan kepada Nabi SAW, maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk menjelaskan. Apa diperjelaskan? Huwallah, dialah Allah. Ya. Ahad, yang tunggal. Ya. Tunggal para jemaah. Tunggal berarti apa para jemaah sekalian? Dia tidak berbilang. Ma yata'addad, di dalam bahasa Arab diperjelaskan, dia tidak berbilang. Maksud tidak berbilang tu apa? Dia tak satu, dia tak dua, dia tak tiga, dia tak empat, dia tak lima. Tu dia para jemaah. Tunggal. Tu dia. Ya. Allahus Samad. Allahus Samad bagaimana? Tuhan tempat meminta. Ya, Allahus Samad. Lam yalid, dan lam yalid, ia tidak mempunyai anak. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Senang cakap, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Tu dia. Kalau kita manusia, bagi orang laki-laki, kita kan diberanakkan. Siapa beranakkan kita? Ya, mak kita. Ya. Kalau orang perempuan, dia diberanakkan dan dia pun beranak. Orang perempuan juga, siapa yang beranakkan orang perempuan? Ya, ibunya. Ya. Dan orang perempuan tu apabila dia sudah berumah tangga, dia akan hamil, jadi dia pun beranak. Sebab itu dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu adalah tempat untuk kita meminta. Maka minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meminta bagaimana para jemaah sekalian? Apa sahaja problem yang awak menghadapi, minta pada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Angkat tangan. Ya. Kalau awak bangun malam, solat tahajud, sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada sujud yang terakhir tu, nangislah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tu maha mendengar. Allah tu maha mengetahui. Apa problem kita pun, minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalau tak boleh minta tolong dengan manusia, kita boleh minta tolong dengan manusia. Tapi satu soalan para jemaah sekalian, sampai bila manusia tu nak tolong kita? Sampai bila? Walaupun ia mungkin ayah dan ibu kita, tapi sampai bila ayah dan ibu kita nak tolong kita? Walaupun itu adik-beradik kita, sampai bila mereka mampu tolong kita? Ataupun sanak saudara kita, jiran tetangga kita, kawan sahabat kita, sampai bila dia boleh tolong? Tapi kalau kita minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah memperjelaskan kepada hambanya yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak dapat tolong hambanya. Allah pasti membantu hambanya. Cuma kadang-kala bantuan dari Allah Ta'ala tu datang kepada kita, kadang-kala dia cepat, kadang-kala dia lambat. Dan ada kalanya juga bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini datang para jemaah sekalian, ya. Ada kalanya kita minta 5 tapi Allah kasih 1. Kadang kalanya kita minta ABC tapi Allah tak kasih ABC, Allah kasih CBA. Allah kasih BCA. Ya, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, apa maksudnya? Dan tidak seorang pun yang menyerupainya. Itu dia. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni para jemaah yang dirahmati Allah? Ni dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Jadi kita nak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perlu kita buka tafsir lah. Apa yang dimaksudkan? Ya, kalau awak nak tahu tafsirnya, ya, lebih senang, lebih mudah untuk awak, buka kitab pelita Al-Quran. Buka kitab pelita Al-Quran, ya, buka kitab pelita Al-Quran Juz Amma yang disusun oleh almarhum Ustaz Abdillah bin Ahmad Al-Jufri. Sangat-sangat jelas dan sangat-sangat senang untuk difahami. Ya. Dan seterusnya para jemaah sekalian, diperjelaskan bahawasanya para sahabat Nabi mendengar dan membaca ayat ini lantas yakin seyakin-yakinnya bahawa Tuhan namanya Allah, ia tunggal, esa, bukan dua, bukan tiga,
ia bukan bapa, ia bukan anak seseorang sebagai anggapan orang Nasara kepada Tuhan mereka, ya, dan pula tidak seorang pun yang menyerupai mereka. Ya, kalau agama-agama lain mungkin dia ada fahaman dia yang mana yang bahawasanya apa, Tuhan ini diberanakkan dan sebagainya, Holy Spirit lah, apalah, itu fahaman mereka, ya, fahaman. Sebab itu pengarang kitab ini fahaman orang Nasara, iaitu orang Nasrani, senang cakap orang Kristian. Itu fahaman mereka lah, biarlah, tak apa, ya. Kita tak membincangkan tentang fahaman mereka, tapi kita membincangkan sekarang tentang fahaman i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jangan pula kita pula terikut-ikut dengan fahaman yang lain. Ini yang kita tak nak, para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pula apa? Tidak ada seorang pun, senang cakap, tidak menyerupai makhluk sama sekali, bahkan alam ini pun tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, Allah taala jelaskan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi, kata Allah taala, ya, tiada sesuatu jua yang menyerupainya. Wa huwa sami'ul basir, ya, dan ia sami, maha mendengar, al basir, maha melihat. Tu dia, ya. Bagaimana maksud dengan ayat ini juga, para jemaah yang dirahmati Allah, ya? Ayat ini maksudnya bagaimana, ya? Bagaimana? Senang cakap ialah apa? Baik, kalaulah dijelaskan as-sami dengan al-basir, ya, Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Okey, kita nak fahamkan ini macam mana? Para jemaah, saya rasa awak dan saya pun, kita sama-sama ada dua benda ni. Satu, kita gunakan benda ni untuk mendengar, iaitu telinga. Lagi satu, kita gunakan benda ini untuk melihat, iaitu mata. Para jemaah sekalian, cuba kita ambil sesuatu masuk ke dalam lubang telinga kita, ataupun bagaimana para jemaah sekalian, kita panggil 2-3 orang, ya, sekarang berbual dengan kita. Agak-agak macam mana kita nak dapat pendengaran yang tepat, ya, kita nak dapatkan concentration yang baik, kalau 3 orang serentak sekali berbual. Kadang-kala manusia tu bagaimana? Bukan 3 orang serentak berbual, yang satu dah berbual, dia dah selesaikan masalah, manusia ni dia kena relax sekejap. Sebab apa? Yang lagi satu pula, ya, yang A dah berbual, yang B pula berbual pula, nanti bilang, nanti sekejap, saya baru selesaikan problem si A ni, kepala sakit betul, padahal dia baru satu orang cakap. Lihat, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar bagaimana para jemaah sekalian, dengarnya Allah Taala tak sama macam kita. Kita dengar pakai alat. Apa alatnya? Telinga. Ya, telinga ni pun makhluk. Kenapa saya mengatakan makhluk? Sebab ada yang menciptakan telinga. Jadi apa sifat telinga? Para jemaah sekalian? Salah satu sifat telinga, dia mendengar. Kalau dia tak begitu mendengar, dia perlu apa? Cuci telinga dia, bersihkan telinga dia. Mungkin ada kotoran-kotoran dekat dalam, pun dah bersihkan pun tak dengar juga. Perlu pergi doktor, cek. Mungkin ada tempat untuk dengar dekat dalam ni, mungkin tak dapat dengar dengan baik. Begitulah dia. Itu yang dijelaskan, wa huwa, iaitu Allah Taala as-sami, yang memiliki sifat maha mendengar. Begitu juga al-basir, para jemaah sekalian, yang disebutkan oleh Allah Taala al-basir, iaitu maha melihat. Melihatnya tu bagaimana, para jemaah sekalian? Melihatnya tu, ya, apakah Allah Ta'ala melihat dengan mata seperti mana yang kita jelaskan mata ni? Kita tengok, kalaulah kita memperjelaskan bahawasanya maha melihat Allah Ta'ala tu dengan mata, baik, saya ada mata, para jemaah pun yang menyaksikan pengajian saya secara live streaming ni pun ada mata. Baik, kita tengok gunakan alat namanya mata. Ada kalanya mata tu pun ada sifat. Mata itu pun makhluk.
sifat makhluk macam mana maksud Ustaz? Baik, awak tengok saya sekarang. Saya boleh nampak dengan jelas sebab saya menggunakan mata dan juga mata saya perlu bantuan. Apa bantuan dia? Ni nampak nanti. Saya keluarkan sekarang ni. Para jemaah, apa ni? Ini adalah cermin mata. Spectacles dalam bahasa Arab disebut apa? Nazarah, ya, nazarah para jemaah sekalian. Nah, kalau saya buka saya punya spectacles, boleh saya nampak ke tak boleh nampak? Boleh nampak tapi tak jelas. Kalau tidak silap, pengajian-pengajian kita yang beberapa hari yang lepas sempat saya tak jumpa cermin mata saya. Mana saya taruh dekat rumah pun tak tahu. Lepas tu bila kita mulakan pengajian, ya, saya tak nampak nak baca kitab. Tak jelas, perlu saya kecilkan mata, tengok dekat-dekat barulah nampak. Tengok para jemaah sekalian. Ya, tapi apakah kita nak samakan sifat basir, maha melihat Allah Ta'ala sama macam kita? Kalaulah katakan kita jelaskan Allah lihat dengan mata kot agaknya. Baik, kalau dengan mata para jemaah sekalian, suatu hari mata ni akan sakit, maka perlu pergi doktor. Jadi dia sore eyes, sakit mata. Lepas tu bagaimana? Kalau nampak tak clear, dia perlu pergi kedai cermin mata, optical. Dia perlu pergi kedai cermin mata, optical. Baik, satu soalan. Kalaulah tadi mata kita sakit, kena sore eyes, kita pergi doktor, agak-agak kalaulah kita memperjelaskan Allah Ta'ala maha melihat tu sama seperti makhluk melihat, berarti Allah pun akan kena sakit mata. Kalau Allah kena sakit mata, doktor mana Allah pergi? Hospital mana Allah pergi? Kalau Allah pun perlu pakai cermin mata, agak-agak kedai cermin mata mana yang Allah pergi? Masuk akal tak masuk akal para jemaah sekalian? Tak masuk akal. Sebab itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Selesai itu sudah. Ya, tiada sesuatu jua pun, tiada sesuatu jua pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala As-Sami maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, maka apa? Mereka pun dapat memahaminya, ya, bahawa tiada ada sesuatu jua yang menyerupai Allah Ta'ala, dan tidak menyerupai tidak ada sesuatu yang menyerupai dan tidak menyerupai sesuatu pun, dan ia bersifat bersifat maha mendengar dan maha melihat. Semua tu dapat dilihat dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia tidak boleh diserupakan dengan seorang raja yang duduk di atas singgasana, tak boleh para jemaah sekalian. Ya, tak boleh juga diserupakan dengan malaikat pun tak boleh. Nak diserupakan dengan jin pun tak boleh. Tidak boleh diserupakan dengan ketua negara. Tidak boleh diserupakan dengan sesiapa juga. Pendek kata Allah Ta'ala bagaimana? Laisa kamithlihi syai'. Habis cerita, selesai. Ya, kalau dijelaskan, jadi bagaimana kita nak faham laisa kamithlihi syai'? Tiada yang menyerupai sesuatu pun juga dengannya. Selesai, habis cerita. Ya, dan di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan lagi di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita buka surah Ar-Rahman, Allah Taala jelaskan apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu, setiap sesuatu, man 'alaiha fan, akan lenyap, wa yabqa, dan yang akan kekal, wajhu rabbika, hanya zat Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran, dzul jalal, yang mempunyai maha kebesaran, al ikram, yang maha mulia. Ya, begitu jugalah para sahabat-sahabat, mereka faham dan yakin. Di sini para jemaah sekalian, kalau kita lihat pada surah Ar-Rahman ini, Allah Subhanahu wa taala ada sebut apa? Wa yabqa wajhu. Wa yabqa wajhu. Apa arti wa yabqa wajhu? Dan
yang kekal hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebut perkataan wajhu, ya, dan telah pun perkataan wajhu ni telah pun jadi bahasa yang kita sebut dengan wajah. Wajah ni apa para jemaah? Ya, muka lah, wajah. Ini dari segi bahasa Melayu. Tapi apa yang Allah Ta'ala maksudkan dalam ayat ini? Wajhu, wajah. Wajah di sini juga, ya, wajah di sini seperti tadi saya jelaskan adalah apa? Adalah muka. Tetapi para sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak kisah tentang soal itu. Kerana apa? Mereka tahu bahawa yang dimaksudkan wajah di dalam ayat ini adalah zat Allah Ta'ala. Zat bagaimana tu para jemaah sekalian? Zat yang mana kalau kita faham, ini sebab itu tadi saya jelaskan, kita mau kena faham bahasa Arab, mesti faham bahasa Arab, ya. Kalau nak maksud saya mesti faham tu, kalau kita nak fahamkan sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala jelaskan, mesti tahu selok-belok sikit sebanyak tentang bahasa Arab. Ini ada sangkut paut dengan apa? Dengan ilmu bahasa Arab yang disebut dengan sastra bahasa Arab, ya, sastra bahasa Arab. Ya, sastra bahasa Arab yang biasa dipakai perkataan wajah ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan sebahagian ataupun juzuk, ya, tetapi yang dimaksudkan adalah kulnya, iaitu keseluruhannya. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi maksud yang boleh kita faham ni apa? Yang dimaksudkan wajah sama juga seperti tadi, maha mendengar, maha melihat. Tak boleh kita nak samakan, ya, wajah yang Allah Ta'ala sebut wa yabqa wajhu, wajah tu seperti muka kita. Tak boleh para jemaah sekalian. Kenapa tak boleh? Sebab Allah tak serupa dengan muka kita. Allah tak serupa dengan muka kita. Habis macam mana kita nak faham apa sifat muka para jemaah sekalian? Contoh, salah satu sifat muka orang lelaki, sifat muka orang lelaki apa? Dia bermisai, dia berjanggut, ya. Kalau dah misai dia panjang, janggut dia panjang, dia perlu cukur. Nah, kalau kita nak samakan sifat muka Allah Ta'ala ni, wajah ni, dengan muka kita, Allah pun bermisai lah, Allah pun berjanggut lah. Pelik tak pelik para jemaah sekalian? Ataupun apa? Ya, muka kita, baik orang lelaki, baik orang perempuan, apa sifatnya? Sifatnya salah satunya ada apa? Ada jerawat. Takkan pun kita nak bilang, oh berarti Allah punya wajah pun berjerawat dah. Baik, jerawat apa? Jerawat batu ke? Jerawat paku ke? Jerawat butang ke? Macam mana para jemaah sekalian? Tak masuk akal. Sebab itu diperjelaskan apa? Zat ya Allah Ta'ala. Dan begitu juga baginda Nabi SAW pernah bersabda. Apa sabda Nabi SAW? Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Saya ulang sekali lagi. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Ya, berfikirlah kamu, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kamu pada ciptaan Allah Ta'ala. Maksud berfikir tu apa para jemaah sekalian? Ambil iktibar, ambil pelajaran daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud dia? Ya, ciptaan Allah Ta'ala kalau kita ambil iktibar, Masya Allah, kadang-kala akan nampak kelemahan manusia tu macam mana. Contoh dia macam mana Ustaz? Okey, saya kasih awak contoh senang, tak susah para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat sekarang ni, ya, kalau kita lihat sekarang ni, rata-rata kita boleh tengok sekarang ni apa dia? Tengah musim buah durian. Betul tak betul para jemaah sekalian? Ya, betul kan? Okey. Di negara Malaysia ada pokok durian, di negara Indonesia ada pokok durian, di negara Singapura pun ada pokok durian, di negara Thailand pun ada pokok durian. Ya, kerana dia tengah musim durian. Baik. Bagaimana durian tu boleh tumbuh?
kerana durian tu boleh tumbuh, ada biji durian. Baik, ada biji durian. Lepas tu macam mana biji durian tu hidup? Sebab kena air. Bagaimana air tu kena? Mungkin dia kena air hujan. Kalau orang ada kebun durian, mungkin dia siram, dia airkan kebun dia, jadi ada air. Baik, air yang ada, air hujan yang ada kat Singapura, air hujan yang ada kat Malaysia, ada dekat Indonesia, ada dekat Thailand, ada dekat mana-mana. Apakah lain ke air hujan dia? Sama, semua turun daripada langit. Semua turun daripada langit. Tengok, daripada air sahaja Allah mampu untuk menghidupkan alamnya ini, bukan hanya dengan pokok durian. Pokok apa Pak Jemaah sekalian ada? Ada sebahagian pokok yang mana buahnya boleh makan, daunnya tak boleh makan. Ada sebahagian pokok buahnya tak boleh makan, daunnya boleh makan. Ada sebahagian pokok buahnya tak boleh makan, daunnya pun tak boleh makan. Ada sebahagian pokok buahnya tak boleh makan, daunnya tak boleh makan, kulitnya boleh digunakan buat obat. Tengok para jemaah sekalian, Masya Allah, Subhanallah. Ini yang disebutkan tafakkaru fi khalqillah. Ini baru satu dah para jemaah sekalian. Saya kasih lagi contoh lah, senang. Ada sebuah pokok tinggi, pokoknya sebut tingginya semua orang tahulah. Apa dia? Kelapa. Betul tak betul? Baik, pokok kelapa ada buah. Bila kita ambil buah kelapa tu, belah buah kelapa tu, apa ada dekat dalam? Air dan isi. Baik, cuba awak tengok dekat batang pokok kelapa tu, ada air tak yang naik? Ada paip tak seperti rumah kita? Kita nak air terus kita buka paip betul keluar air. Ada tak air? PUB masukkan paip masuk dekat atas pokok kelapa? Jadi ada? Tak ada. Macam mana air tu boleh sampai ke atas? Tengok para jemaah sekalian. Tengok betapa ini tafakkaru fi khalqillah. Begitu juga dengan ciptaan Allah Ta'ala yang lain. Kalau saya kasih contoh lagi. Baik, kita tengok ni para jemaah sekalian. Tengok saya buat apa ni. Ini tapak tangan saya. Ya. Para jemaah pun ada tapak tangan. Ya. Kebiasaan sekarang, kebiasaan negara-negara sekarang, kalau kita pergi luar negeri, mereka akan menggunakan dua macam scan. Satu scan dengan ibu jari, thumb. Lagi satu scan dengan mata para jemaah sekalian. Dia ambil gambar, dia nak tengok mata kita. Ya, jadi orang tak boleh tipu-tipu para jemaah sekalian. Baik, bila dia scan ibu jari kita, ya, ibu jari kita ni macam ada garis-garis tau. Urat ibu jari. Belum pernah kita dengar sampai sekarang, dari zaman manusia pertama Nabi Adam AS sampai sekarang, ibu jari manusia ada yang sama. Akan tu ada, tapi not 100%. Sama juga dengan apa? Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada suami isteri itu. Orang lain suami isteri nikah, dia setelah itu hamil istrinya, anaknya satu, tapi Allah beri dia rezeki kembar. Bila kembar kita sama lah, walaupun dia sama pun, tapi pasti ada lainnya sedikit. Ini kehebatan Allah Ta'ala. Kalaupun dia sama para jemaah sekalian, berarti menunjukkan betapa hebat dan betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai sekarang belum ada satu doktor, belum ada satu saintis, belum ada satu master, belum ada satu profesor yang mampu untuk buat twin para jemaah sekalian. Tak ada. Tak ada para jemaah sekalian. Sehebat mana pun manusia tu, sepandai mana pun manusia tu para jemaah sekalian, belum ada lagi satu manusia yang mampu, yang mampu berangkat daripada Singapura pergi ke Mekah, daripada Mekah pergi Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis balik Singapura, malam tu juga berangkat, malam tu juga balik. Belum ada para jemaah sekalian. Ini tafakkaru fi khalqillah. Sebab itu Nabi SAW cakap apa? Ambil iktibarlah pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita cakap tentang haiwan, lagi para jemaah sekalian, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita kalah. Kenapa kita kalah? Saya petik satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan apa? Selalu kalau kita pergi sembahyang Jumaat, selalu kita dengar imam akan baca surah ni. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kalau faham betul-betul ayat tu Allah tanya kita tau. Afala, apakah adakah
Fala yanzuruna, apakah kamu tidak memerhatikan, tidak melihat al-ibil, unta, kai, bagaimana khuliqat, diciptakan. Tengok, Allah tanya pada kita ni. Kita selama ni mungkin kita pergi sembahyang Jumaat dekat mana sekalipun, wah, imam ni baca sedap, ada dia punya suara, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila sama, wah sedap. Memang sedap lah suara dia baca. Tengoklah siapa baca. Minta maaf lah gurau-gurau kita pada Jumaat sekalian, ya. Tapi apa Allah Ta'ala maksudkan dalam ayat tersebut? Orang kena faham para jemaah sekalian. Kenapa Allah Ta'ala jelaskan, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta tu diciptakan? Tengoklah kita para jemaah sekalian. Apa jawapan dia? Jawapan dia senang. Bagi siapa yang dah pernah tengok unta, yang dah pernah pegang unta, tahulah dia macam mana tu unta. Kenapa saya jelaskan? Tengok, awak kalau pergi negeri Arab, tengok unta makan apa? Unta makan rumput. Baik tu rumput tu segar ke, kering ke, tetap dia makan. Rumput tu dah 1 minggu yang lalu ke, ataupun 1 bulan, tetap dia makan. Baik, awak sekarang nak tak makan nasi lemak yang telah disimpan seminggu yang lalu? Nak? Mana boleh ustaz, ini basi punya ustaz. Tak boleh. Awak nak tak minum air cendol ke, air bandung ke yang 3 hari yang lalu? Nak minum? Tak nak. Ya, ini sudah basi ustaz. Tapi tengok unta, dia tak pernah tahu bilang dengan tuan dia, ini rumput tak sedap, tak fresh, tak ada komplain pun. Unta makan juga. Tengok para jemaah sekalian. Dan unta, dekat mana dia hidup? Dia hidup padang pasir para jemaah sekalian. Ya, kering kerontang, relax aja dia boleh hidup. Kita bukan kering kerontang. Sekarang negeri kita Singapura panas tak tahan. Unta tak pernah komplain pun. Panas, aku minta hujan boleh? Tak ada pun. Tengok para jemaah sekalian. Tengok. Sebab itu kita kena tengok ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat tak hebat ciptaan Allah Ta'ala? Hebat. Itu kita ambil iktibar. Dan Nabi SAW jelaskan apa? Wala tafakkaru fi dhatillah. Ini dia bab tauhid yang perlu untuk kita faham. Dan jangan kamu cuba-cuba untuk berfikir-fikir, try, ya, tentang apa? Macam mana zatnya Allah Ta'ala ni. Kalau sudah dijelaskan, maha mendengar, okey, sudah. Cerita. Don't try, ya. Allah maha melihat. Macam mana tu Allah melihat? Jangan para jemaah sekalian. Kita takkan sampai kepada that level, takkan sampai. Maksud saya, takkan sampai kepada level Allah Ta'ala. Takkan sampai para jemaah sekalian. Ya, ini perlu untuk kita faham tentang apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha, begitulah dia. Baik, seterusnya para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala ada memperjelaskan di dalam surah Al-Ankabut. Ya, surah Al-Ankabut. Ankabut ni apa para jemaah sekalian? Ankabut ni laba-laba, spider web. Tu dia. Ya. Apa cerita Ankabut ni? Nanti insya-Allah pengajian tafsir kita para jemaah sekalian, dia hari Ahad malam Senin nanti insya-Allah, ya. Diperjelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-6, Allah Ta'ala jelaskan, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Innallaha, ya, sesungguhnya Allah, laghaniyun, tidak berkehendak kepada sekalian alam ini. Laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada sekalian alam ini. Maksudnya apa? Allah tidak memerlukan alam ini. Kita manusia yang perlukan alam. Ya, manusia perlukan alam. Maksudnya manusia perlukan alam. Manusia perlukan pasangan untuk hidup. Bayangkan kalau Allah hidupkan semua lelaki aja, tak boleh hidup. Semua perempuan aja tak boleh hidup. Allah hidupkan lelaki dan perempuan, berpasang-pasangan, bersuku-suku, berpuak-puak, ya, syu'uban wa qabaila, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bersyu'ub, syu'ub tu apa? Berpuak-puak, wa qabaila, berkaum-kaum. Untuk apa? Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Tu dia. Berarti Allah hidupkan lelaki, pasangannya mesti perempuan.
Allah hidupkan perempuan, pasangannya mesti laki-laki. Ini kita kena faham. Tapi zaman sekarang ni sudah seram. Kenapa saya mengatakan seram? Minta maaflah para jemaah sekalian. Bukan saya nak kata apa, tapi sudah fact, nyata. Keluar. Dekat surat khabar pun keluar. Mana? Dekat Facebook pun keluar. Online semua keluar. Orang sokong zaman sekarang. Laki-laki dengan laki-laki boleh kahwin. Perempuan dengan perempuan boleh ke kahwin? Lupa kita peristiwa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lenyapkan kaum tersebut, iaitu kaum seorang yang mana Allah Taala yang mana Allah Taala utuskan kepada mereka seorang nabi dan ia juga seorang rasul yang bernama Nabi Lut alaihi salam. Kaumnya suka sangat dengan homoseksual, suka sangat dengan perzinahan. Lupa. Tapi zaman sekarang, ini hubungan lelaki dengan lelaki relation, perempuan dengan perempuan relation, kita perlu sokong. Baik, kalau nak kawan tu okey. Saya pun ada kawan juga para jemaah sekalian. Orang laki-laki pun ada, orang perempuan pun ada. Tapi manalah kita boleh kahwin dengan laki-laki? Manalah perempuan dengan perempuan boleh kahwin? Tak boleh. Mana satu keterangan datang? Minta maaf lah para jemaah sekalian. Tapi this is the problem sekarang ni, zaman sekarang. Ya, zaman sekarang ni lah problem dia. Kerana apa? Kurang dalam pendidikan ilmu agama. Jadi apa? Apa menurut akal dia? Ini bolehlah buatlah. Orang halang, ini kehendak aku, kita mesti lawan. Ni nama dia akal tak betul para jemaah sekalian. Mesti ada beza antara halal dengan haram. Mana kita boleh campur aduk? Tak boleh. Lelaki dengan perempuan dia mesti ada beza. Zaman sekarang itulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi fahamlah kita dengan ayat Al-Quran, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah Taala tidak memerlukan alam ini. Bahkan ada juga para alim ulama memperjelaskan apa? Allah Subhanahu Wa Taala tak memerlukan ibadah kita. Maksudnya tak memerlukan ibadah kita tu apa? Para jemaah sekalian, kalau kita tak nak solat pun, Allah tak akan miskin dan Allah tak akan cacat dan Allah tak akan sedih. Kita yang akan berdosa. Kita yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam pengajian saya beberapa hari yang lalu, semalam ke ataupun 2 hari yang lalu, saya ada memperjelaskan apa? Sebenarnya kita manusia ni ada pilihan. Pilihan kita apa? Pilihan kita cuma satu saja. Dia bukan macam kita ambil exam dekat sekolah multiple choice tau. No. Kita tak ada choice para jemaah sekalian. Our choice is only one. What is our choice? Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk kita, itulah choice yang paling baik. Itulah choice yang paling baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, kita minta bagi sesiapa para jemaah diajarkan di dalam agama Islam. Nabi SAW mengajarkan apa? Jangan tinggalkan solat duha. Kalau kita tengok di dalam doa solat duha, kita minta rezeki tu bagaimana? Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Ya Allah, sekiranya rezeki aku ada dekat langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalaulah rezeki aku ada dekat dalam bumi, keluarkan. Wa in kana galilan fakaththirhu. Sekiranya rezeki aku tu sikit, banyakkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fagarribhu. Kalaulah rezeki aku tu jauh, kau dekatkanlah ya Allah. Kalau rezeki aku tu datang sebelah kiri, kau pusingkan datang sebelah kanan. Kalau rezeki aku tu haram ya Allah, tukar ya Allah, jadikan rezeki yang halal. Tengok, macam-macam kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa? Kita minta rezeki. Satu soalan, kita pernah dengar tak Allah minta rezeki? Allah sendiri doa, Allah sendiri sembahyang duha. Tak masuk akal. Tak boleh para jemaah sekalian, tak boleh. Ni dia. Sebab itu Allah jelaskan, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah tak perlukan apa-apa. Baik.
Seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, diperjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat semuanya dibentangkan dalam Al-Quran dalam berbagai surah-surah dan ayat-ayat yang berlainan tempatnya. Umpama ada sesuatu yang tidak difahami, maka sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, yang langsung dijawab dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam arti yang sebenar-benarnya maksud daripada ayat tersebut, sehingga tidak ada perselisihan faham lagi. Kalau begitu, tidak ada, ya, boleh kita ambil keputusan para jemaah sekalian, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bila zaman Nabi hidup tu tidak ada firqah-firqah. Ya, tidak ada firqah-firqah, tidak ada puak-puak, tidak ada fahaman-fahaman, kumpulan-kumpulan, geng-geng. Ya tak ada. Oh, habis ustaz, yang dulu kita punya pengajian, ya, itu Nabi pesan. Sebab itu pengarang kitab ni dia keluarkan hadis ini, Nabi jelaskan yang ini akan berpecah kepada berapa kumpulan, yang ini pecah pada kumpulan. Tapi di zaman Nabi SAW tak ada firqah. Tak ada. Sebab apa? Semua balik kepada Nabi SAW. Baik dia urusan apa sekalipun. Urusan ilmu fikih, balik pada Nabi SAW. Ilmu hadis, balik pada Nabi SAW. Ilmu tafsir, balik pada Nabi SAW. Ilmu tauhid, balik pada Nabi SAW. Bahkan bukan urusan ilmu agama pun, urusan ilmu dunia pun, perniagaan lah dan sebagainya, semua balik kepada Nabi SAW. Urusan pembangunan, nak buat bangunan pun, ada ke ustaz Nabi buat bangunan? Buka sejarah para jemaah sekalian. Masjid pertama di kota Madinah, masjid apa? Masjid Quba. Siapa yang buat? Siapa yang bangunkan building Masjid Quba? Nabi SAW. Agak-agak daripada mana para sahabat tu tahu cara nak buat batu, cara nak apa, susun batu? Ya, dari sana Nabi SAW. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, begitulah dia. Begitulah dia. Ya, maka di zaman Nabi SAW tak ada firqah-firqah, dan juga tidak ada perbezaan tafsir-tafsir, ya, sebab mereka semua balik kepada Nabi SAW. Begitu juga tentang malaikat, yang mana Allah Subhanahu wa taala terangkan secukup-cukupnya di dalam Al-Quran, dan yang tak perlu ada keraguan. Baik, bila kita sebut tentang malaikat ni para jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa potongan-potongan ayat, ya, berkenaan tentang malaikat ini. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-31, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Dan mengajarkan Allah kepada wa'allama Adamah, dan Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada Adam alaihi salam, ya, al-asma'a, tentang nama-nama, kullaha, keseluruhannya, thumma aradahum 'alal malaikah, Kemudian ditanya kepada malaikat. Ditanya kepada malaikat, apa ni nama-nama ni? Maka kalau kamu benar, haula'i in kuntum sadiqin, maksudnya apa para jemaah sekalian? Dia maksud daripada ayat Quran ni begini. Ya, maksud daripada ayat Quran ni begini. Bila Allah Ta'ala nak ciptakan Nabi Adam AS, sebahagian daripada malaikat memperjelaskan apa? Nanti akan jadi kerosakan di muka bumi. Sedangkan kita ini selalu apa? Nusabbihu wa nuqaddisulak, katanya. Ya, kita selalu bertasbih kepada engkau, kita selalu mensucikan engkau, ya Allah. Bila Allah jadikan Nabi Adam, Allah ajarkan Nabi Adam setiap benda yang ada di alam ini. Setelah itu Allah tanya kepada malaikat, kau tahu tak benda ni? Malaikat tak mampu nak jawab. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tu dia. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan. Tu dia dijelaskan, ya. Maka begitulah juga fahaman, ya, kepada
para sahabat-sahabat Nabi pada seketika itu tentang malaikat. Hakadha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan malaikat diterangkan lagi oleh Allah Ta'ala di dalam surah At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka para malaikat ni bagaimana? La ya'sunallah, mereka tidak mengenderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disuruh ma amarahum, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ke atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, sedikit sebanyak pengajian kita pada hari ini, ya. Saya tak dapat nak habiskan bab yang keempat ini. Tak apa, insya-Allah nanti minggu depan kita habiskan bab yang keempat ini, insya-Allah para jemaah sekalian, ya. Saya rasa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan isyak pun dah masuk para jemaah sekalian, maka saya cukupkanlah, ya, pengajian kita pada hari ini, dan insya-Allah kita sambung minggu depan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana ربنا تقبل منا دعاءنا وتعليمنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.